سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala telah memberikan kepada kita selama ini nikmat-nikmat, dan kita merasai nikmat tersebut sangat-sangat baik, dan kita sangat bergantung kepada nikmat-nikmat tersebut. Malam ini insya-Allah kita akan sambung kembali pembincangan dalam fiqh Islam kita, fiqh mazhab Syafi'i. Kita telah sampai pada kitab tersebut, muka surat 153, iaitu tajuk yang bawah menghadap kiblat. Kita masih lagi dalam syarat-syarat sah sembahyang. Di nak sah sembahyang ni, dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah bersuci, disuci tubuh badan, suci tubuh badan daripada hadas, kemudian suci tubuh badan daripada najis, kemudian suci pakaian daripada najis, kemudian suci tempat nak solat tadi daripada najis. Dan ada ulama tambah yang kelima, ialah hati kena suci juga. Kalau hati itu tak bagus juga, masalah sembahyang dia jadi sia-sia. Yang kedua, syarat sahnya ialah mengetahui masuknya waktu sembahyang. Ni tak tahu masuk pukul apa, Pak Semah ke Pak 20, Pak Semah ke Pak 20, Pak Semah 20, mayang 45 Ramadan. Tak kena. Jadi nak kena tahu masuk waktu solat. Kalau kita solat dah, kemudian orang akan dia tengok jam dia rosak. Jadi macam mana dia nak buat? Dia kena sembahyang pula. Kalau dia tak tahu, macam mana dia tak tahu? Terus sampai mati, baru tahu. Kata apa? Mayang wai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun. Baik. Yang ketiga, syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Jadi kita dah tengok dah sempadan-sempadan aurat dan sebagainya, maka kena jaga aurat dalam sembahyang. Begitu juga di luar sembahyang juga ada aurat. Tapi kalau kita tengah sembahyang, tiba-tiba angin datang kuat sampai terselak kain kita, menampakkan lutut dan sebagainya jadi aurat, maka kita kena cepat-cepat tutup. Tengah-tengah sembahyang, budak-budak nakai tarik kain Tok Wan, lucu kain Tok Wan tinggal semak katok. Tok Wan kena ambil kain itu pakai cepat-cepat, tak bantai sembahyang. Melainkan bila dah terselak, Tok Wan buat relax, itu dia jadi bantai. Kemudian kita sampai kepada syarat yang keempat agar sembahyang kita jadi sah, ialah menghadap ke arah kiblat. Ini adalah syarat sah sembahyang yang keempat. Maksud kiblat ialah bangunan Kaabah. Ini bermakna dia hendak menghadap ke arah Kaabah. Di Kaabah yang kita tengok tu, yang petak 4 segi tu, zaman sebelum kenabian Nabi SAW, Kaabah ni sebenarnya dia bentuk macam songkok.
dia membujur panjang. Jadi bila Kaabah dah terbakar dan roboh, lalu orang Quraisy ketika itu dia nak buat, dia tak ada duit, ekonomi masalah, jadi dia tak berapa ada duit. Tunggu orang rumah tengok akaun bank pun tak nak. Jadi akhirnya dia buat Kaabah dalam bentuk petak. Nabi kata dekat Sayyidah Aisyah, kalaulah bukan kerana kaum kamu, iaitu orang Quraisy, masih lagi baru dengan Islam, niscaya aku akan bina Kaabah di tempat apa? Dekat Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail yang melengkung itu Kaabah. Kaabah. Jadi kalau kita boleh bersemayam dalam Hijr Ismail, Kaabah. Ada orang kata, Ustaz, kalau masuk semayam dalam Kaabah, saya kata jangan tengok atas. Mayang memang tak boleh tengok atas. Kalau dalam masjid pun, dalam surau pun, di rumah pun, mayang mana boleh tengok atas. Nabi kata kalau siapa-siapa semayang duk tengok ke atas, Nabi kata kalau dia tak mau tunduk juga akan disambar pandangan mereka. Boleh jadi buta. Boleh jadi buta. Jangan buat nak tengok atas. Tengok orang tu bersyak. Jadi dalam Kaabah nak semayang macam mana? Semayang menghadap dinding. Paling rapat dinding dengan kita, ke mana pun tak apa. Dia kata kalau aku duduk dalam Kaabah nak pusing lah. Dia kata tak, menghadap ke mana pun tak apa. Dia duduk dalam, kalau duduk luar kena menghadap Kaabah, duduk dalam menghadap dinding Kaabah juga. Jadi beza kita dengan orang bukan Islam, kita bukan sembah batu Kaabah. Kita bukan sembah batu Kaabah. Apa kita buat? Kita menghadap arah Kaabah. Walaupun Kaabah tak ada lah, tinggal tanah saja, kita menghadap arah Kaabah. Tapi kalau orang bukan Islam, dia semayang sembah dia punya berhala. Kalau kita ambil berhala letak belah kanan, dia pusing ke kanan. Kalau kita letak belah kiri, dia pusing kiri. Kalau letak belakang, dia pusing belakang. Dia menghadap tokong dia. Tapi kita buat apa? Kita tak menghadap. Kita semayang atas perahu, tiba-tiba angin mengalih, perahu kita bergerak boleh. Kita tak perlu pusing. Kita tak perlu pusing. Semayang dalam keadaan yang sah, tak ada masalah. Begitu juga kita boleh semayang dengan kenderaan. Jadi atas kita tengok apa mana kiblat. Kita kali tengok tu, tak tahu kiblat belakang. Kita kali ni Allahu Akbar, tak angkat tangan untuk Allahu Akbar. Takbir ihram kita tengok hanya ucapan, bukannya mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tapi kita duduk dalam kita, pusing duduk, bubugin, jalan, tengok kiri kanan. Tapi dalam keadaan kita semayang, tengok rokok buat macam mana? Nampak duduklah sikit. Jangan duduknya tak nampak jalan. Nabi SAW solat sunat atas tunggangan. Atas tunggangan boleh. Kita solat atas tunggangan. Dan di kita tunggangan kita apa? Binatang menterkedah hawan, BMW. Memang dia makan dia punya banyak makan wak. Okey. Jadi kita menghadap kiblat. Kalau kita duduk dalam Hijr Ismail itu bermakna kita duduk dalam Kaabah. Karena kita puasa sepak lah repot, menteri-menteri, raja-raja saja boleh masuk dalam Kaabah, semayang dalam Kaabah. Kita pun boleh semayang kat mana? Semayang dekat Hijr Ismail. Tapi lepas bagi salam sujud pula, kalau angkat tangan doa kena hadap. Kena hadap. Nak doa macam mana? Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud. Doa dalam keadaan sujud. Niat sujud syukur pun boleh. Kita sujud Allahu Akbar, kita sujud syukur, dalam sujud syukur itu doa. Ataupun kita doa dalam bahasa Melayu tanpa sujud syukur tak boleh. Dalam sujud syukur kena cakap bersama. Jadi kena sebut bersama. Dia sujud, kita boleh doa juga dalam hati. Tapi kalau bangun habis doa ni kena harap orang lain pula kena jalan cepat. Macam tu. Dalil kenapa kita wajib semayang menghadap ke arah kiblat. Kita bukan buat agama kita saja-saja. Kita tanya pasal apa? Pasal apa hang angkat tangan
Bila orang baca doa dalam khutbah kedua, bila tu imam baca khutbah, kemudian dia baca doa dalam khutbah kedua, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dengan ketika mana tu imam duduk antara dua khutbah. Antara dua khutbah tu ada selawat, Allahumma salli wa sallim, adalah selawat macam-macam. Jadi buat angkat tangan. Saya tak tahu, orang semua angkat tangan. Pasti orang buat kita pun ada ilmu, baru kita sah ibadat kita. Saya angkat tangan, tak tahu dia baru angkat tangan, aku angkat tangan. Tak boleh. Semayang kita, ibadah kita, segala semua yang kita buat, kita kena tahu ini Nabi suruh, ini Allah Ta'ala suruh, ini menjadi dari dia apa dan sebagainya. Baru kualiti ibadah kita. Kalau kita hanya buat ikut orang saja, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan orang buat tak kena. Allah Ta'ala kata hak sikit tu buat kena. Ramai orang buat, dia tahu apa kena. Sebab apa? Ikut orang. Jadi orang tanya pasal wang yang ada culat. Antaranya dalil yang kita dapat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 150, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah, itu hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Di apa Masjidil Haram? Kita dah tahu dalil Allah Ta'ala suruh bila kita buat, kita semayang, kita menghadap sana, kita dapat pahala semayang, kita dapat pahala kita menghadap arah kiblat, sebab Allah Ta'ala suruh buat. Dan tadi saya sebut tadi, angkat tangan tadi, tidak ada dalam mana-mana hadis Nabi di mana Nabi dan para sahabat buat. Tapi kenapa tu guru tak larang? Disebab dia tak sampai tahap haram, tak haram pun kan. Tapi buat kita angkat. Sedangkan Nabi dan para sahabat pun tak angkat tangan dan tu. Kalau kita bagus lagi kan, buat lebih daripada dia buat. Nah, jadi kita kena faham, nak angkat tak haram, tak sampai haram. Tapi buat apa kita buat, sedangkan perkara itu tidak dituntut. Dia klaim pula ustaz kata tak boleh angkat. Tak, angkat tak ada masalah. Macam sapu muka selepas bagi salam, aku kena aku tak ada masalah. Lepas sapu, lepas bagi salam, sapu punggung. Nampak macam mana? Dah dia bagi salam kan habis lah. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan yang haram buat itu. Betul dia nak sapu muka, tak apa. Dia niat nak berkata, itu juga dia. Tapi orang tak buat, kita jangan kata, wih, hang ni tak buat. Orang baca doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Wih, tangkat tangan. Wih, tangkat tangan. Tapi dia ikut jawab Nabi SAW. Ikut dia. Begitu juga dengan dalam tahiyat. Kita selawat, kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis tak ada pun Sayyidina. Sahabat-sahabat Nabi pun tak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada ulama kata Nabi sebut ana Sayyidul Bashar, aku adalah penghulu Sayyidul Bashar. Kalau kita nak tambah, dan boleh ditambah doa-doa dalam sujud dan dalam tahiyat. Boleh tambah doa. Tapi kalau ada orang buat, dia ikut betul-betul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita jangan lebih perang dia orang. Hang tak patut, tak mengiktiraf Nabi sebagai penghulu segala manusia dan sebagainya. Tak tahu. Ini kita buat. Cuma orang yang bijak, dia buat berdasarkan ilmu. Kita Islam mana saya buat ni. Kalau ada ilmu, bagus lagi kita dah tahu. Atau dalil dia, kalau ada dalil, wah. Nabi kata dekat apa? Dekat Sayyidina Umar, innahu dinu, itu agama kamu. Wahai Umar, itu agama kamu. Lihatlah dengan siapa kamu ambil agama kamu.
Karena Sayyidina Umar satu hari dia cuba baca kitab Taurat, dia nak compare dengan Quran, Nabi kita tak payah. Sebab dalam Quran semua lengkap lah, semua dah lengkap. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata kepada orang yang diajarkannya cara mendirikan sembahyang dengan sempurna. Seorang sahabat Nabi, dia main sembahyang dalam masjid. Nabi pun tengok dia sembahyang. Dia sembahyang kalut. Lalu dia main dekat Nabi. Nabi kata, hang tak sembahyang pun, hang pergi sembahyang lain. Dia pergi sembahyang. Sama juga main dekat Nabi. Nabi kata, hang tak sembahyang pun. Dia kata, "Tusalli fa innaka lam tusalli." Pergi patah balik, pergi sembahyang. Sebab sesungguhnya kamu tak sembahyang pun. Dengan gaya tadi, dia pergi sembahyang. Macam tu juga. Macam tu juga. Jadi ulama menafsirkan hadis ni, Nabi itu ingat dia ni tahu cara sembahyang betul, tapi jadi mangai tak pada akhlak, dia nak sembahyang kalut. Tapi rupanya dia main jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku hanya tahu sembahyang macam ni. Aku hanya tahu sembahyang macam ni." Lalu Nabi pun ajar. Tadi Nabi bersangka baiklah, kata dia tahu dah cara sembahyang, cuma dia ikut bi'at lama dan sebagainya, boleh jadi dia sembahyang kalut. Lalu Nabi ajar dia sembahyang kena buat macam ni, kena takbir, kena baca Fatihah, kena rukuk, ada tamakninah dan sebagainya. Antaranya Nabi kata, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka sempurnakan wuduk, kemudian hadapkan dirimu ke arah kiblat dan bertakbirlah. Ini ayat yang Nabi guna ketika mana Nabi nak ajak orang solat. Jadi ada orang tanya syarat sembahyang sampai subuh. Sampai subuh tu, sampai ilmu ni lah. Ada orang dia orang asli, kita pergi masuk kita ajak dia bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Betul dia masuk Islam ni, terus kita kata 5 kali sehari hang kena solat. Dia lari pula di belakang. Terkejut. Sabar dulu. Bagi dia beriman. Dalam hadis yang Nabi ajak kepada para sahabat untuk pergi ke Yaman, bila mereka beriman, ajak mereka bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah. Bila mereka dah beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan dan aku adalah Rasulnya, maka bagi tahu kepada mereka bahawasanya Allah Ta'ala tadi yang kamu beriman memfardukan salat kepada kamu 5 waktu sehari semalam. Hari ini masuk Islam, hari ini nampak salat sembahyang, terkejut buruk dia. Kan? Jadi kalau dia excited, dia nak sembahyang juga, kita bagi. Ada orang yang masuk Islam, dia kata apa? Takkan mengucap ada tak kenalin yang aku buat boleh aku dekat dengan Allah ni. Maka ketika itu kita ajak dia solat. Kita ajak dia solat. Jadi kita tak aktif baca apa, bertasbih dalam solat boleh, tak ada masalah. Jadi kita pergi orang asli 2 minggu dia ajak dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan dekat orang asli, orang Sungai Petani pun berlama tak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak percaya bila tanya mana-mana Tok Imam, duduk yang Tok Imam bertauliah lah, yang boleh menikah, mengkahwinkan rumah sebagai juru nikah. Pergi tanya, Allah apa anak muda orang Islam kita mengucap tak boleh. Allah Akbar, mengucap tak boleh. Bila main-main dia main-main baca apa tak tahu, tak main. Jadi betul rupanya orang tua bercerita kata apa, tengok Tok Imam buat apa, buat macam tu. Ada yang tak tahu, maya mengucap tak arti dan sebagainya. Jadi bila tak sampai seruan ataupun seruan dakwah lah tadi, tapi agak keliru lah kalau tulis tak sampai seru. Dia kata, aku dah tidur tak sampai seru ni.
Anak tunggu suruh malaikat maut. Kalau suruh malaikat maut, mak confirm akan disembahyang kan? Betul? Confirm. Sebab apa? Dah mati orang gambar sembahyang mayat, betul? Nak tunggu seorang tu hang dah tak ada sembahyang, orang lain akan sembahyangkan. Jadi suruh tadi ialah ilmu, sampai kepadanya ilmu akan kewajipan kena solat. Kita dakwah, ada seorang nak buat dakwah orang asli dalam hutan mana? Hutan kandak sungai tadi. Kiri kanan dia tak kenal apa hang apa-apa. Orang jauh pergi kerja, balik beli barang kat semua kek. Tak nak cakap dengan apa, tak bayar duit. Balik rumah, tak simbang aku. Dia duduk dalam hutan konkret di sungai tadi. Kita dekat dia dengan dia. Dakwah dia. Sampai satu bab dia belum masuk agama Islam, mengucap. Lepas tu kita mati. Tak ada siapa continue. Dia pun tak tahu nak kena buat apa setelah mengucap. Jadi dia wajib solat, dia tak wajib solat. Bapak dia tak tahu. Dia pun baru sangat naik. Kita baru jumpa 2 kali bagi dia mengucap. Betul. Kalau bila kita tak ada sempurnakan, kita meninggal. Mana saya meninggal ni mudah mati, mudah mati. Dia, okey. Jadi balik kepada hadis tadi, maksud Masjidil Haram ialah dalam ayat tadi ialah kiblat, dan dalam hadis ialah Kaabah. Ialah Kaabah. Bilakah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah kiblat? Jadi kita ni bila kita bagi perhatian kepada perkara yang kita suka, kita akan teringat ya. Orang ni kalau dia menikah, dia boleh tahu ni kepala dia dah nampak dah dalam store sana, rok berapa, tikar berapa, ada barang berapa. Dia punya detail. Dia kata kat budak apa kerja orang ni, dia kata mat hampir masuk dalam store belakang, nanti tengok rok nombor 2, tingkat 3 belah kanan sekali. Dia kata, di situ ada 3 kotak ramai. Dia ingat. Dan dia ambil berat. Sebab apa? Benda tu dia minat. Ada orang minat motorkar. Saya kenal seorang kawan, dia naik Maybe ya, tapi dia punya minat BMW ni. Tak tahu nak apa. Saya nak kata dengan dia, jadi nak bunyi dalam belakang. Kita BMW 3 series 320. Betul. Dia dengar bunyi saja, dia tahu lah 7 series juga, 6 series punya dia minat. Lepas tu malam pergi Brunei, duduk dalam hotel kali dengan dia. Dia tengok gambar, sebelum dia tengok, dia tengok handphone. Yang dia tengok gambar anak dia, anak isteri dia, dia tengok gambar BMW. Tengok mata, tengok satu punya minat, sampai dia boleh tahu bunyi ni, dia boleh tahu bunyi kereta sini bawa. Nak abang man, kalau dia ambil berat, dia akan ambil tahu semua. Kita ni orang Islam, kalau kita ambil berat pasal solat, kita akan ambil tahu semua. Bila mula sembahyang, bila kena macam ni, bila kena macam ni. Sebut main kita minat apa sangat. Kalau kita minat mendekatkan diri kepada Allah, kita tahu cara yang detail ya. Kalau orang dia minat dalam bab lain, dia minat handphone, dia nak beli satu handphone, dia buka beberapa website, dia compare dia punya handphone yang dia nak beli. Akhirnya kawan nak jual itu pun tak orang tahu macam dia. Dia lagi tahu pada kawan nak jual handphone ni macam ni, handphone ni macam ni, dia punya shortcut dia macam ni, dia punya speed dia macam ni, dia punya smart call dia macam ni, semua dia tahu. Lebih daripada kawan tak jual. Sebab apa? Dia minat dan yang dia buat. Jadi kita kena ambil berat pasal sembahyang kita. Bila kita kena menghadap kiblat. Bila kita mula kena sembahyang ialah waktu Isra dan Mi'raj. Nabi naik ke langit, diriwayatkan langit yang lebih daripada langit yang ketujuh, tinggi. Nabi dapat apa? Nabi dapat solat. Hak lain kena puasa, kena buat haji,
haji, kena bayar zakat, kena buat tu, kena buat ni, semua wahyu turun. Satu saja wahyu tak turun macam tu. Nabi kena naik ambil apa dia? Naik ambil kefarduan solat. Ini hadir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau lebih kurang 17 bulan. Bila Nabi solat di muka, Kaabah duduk di tengah. Nabi duduk sebelah sini menghadap arah Kaabah dan menghadap arah Baitul Maqdis. Nabi buat macam tu. Nabi duduk posisi dia menghadap ke arah Kaabah, di mana dalam masa yang sama menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bila Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi tidak lagi dapat solat menghadap ke arah Kaabah. Nabi solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka orang Yahudi pun ambil kesempatan. Orang Yahudi kata apa? Mereka tengok dia ni kata agama baru, konon, tapi dia menghadap kiblat kita juga. Orang Yahudi duk bersedar Nabi SAW. Dan Nabi pun tahu kemuliaan Kaabah. Lalu Nabi pun melihat ke arah langit. Allah Ta'ala sebut dalam surah, saya tak ingat, pada nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat muka kamu dipaling-palingkan ke arah, lalu kami akan alihkan kamu ke arah kiblat yang kamu redha. Nabi nak minta ke Allah Ta'ala, Nabi tak mau. Cuma Nabi duduk langsung tengok dalam hati berdoa. Allah Ta'ala tahu doa Nabi dalam hati. Lalu Allah Ta'ala arahkan menghadap ke arah Kaabah. Kaabah. Jadi lalu baginda sallallahu alaihi wasallam suka menghadap ke arah Kaabah, menghadap Kaabah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, iaitu pada sesungguhnya kami sering melihat mukamu berulang-ulang mendongak ke langit. Pada nara taqalluba wajhika fis sama. Kami dah tengok kamu berpandang ke langit turunlah ya Allah, bagilah arah Kaabah. Akhirnya falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan supaya kamu menghadap ke arah kiblat yang kamu redha, iaitu ke arah Kaabah. Jadi bila? Ialah lebih kurang pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Cara mengetahui arah kiblat, jadi ia terdiri daripada dua keadaan, iaitu orang yang bersembahyang berada berdekatan dengan Kaabah dan dapat melihat Kaabah jika dia hendak, atau berada berjauhan daripada Kaabah dan tidak dapat melihat Kaabah. Sembahyang dalam Masjidil Haram, duduk belakang tiang, nampak Kaabah? Tak nampak. Tapi kalau dia nak, dia jenguk itu, dia nampak Kaabah kan? Itu keadaan orang yang pertama. Dia boleh nampak ataupun dia boleh kali tengok kalau dia nak nampak. Macam dia pergi Mekah dah, mayanglah hotel, ngadap kat arah tingkap. Okey, duduk dalam hotel, tengok ke tingkap, nampak Kaabah, ngadap. Sebab ada orang tanya, boleh tak TV tu tunjuk gambar Kaabah, mayang tu nampak mengamuk semua. Sampai macam tu manusia fikir. Sampai macam tu manusia fikir. Ada hak semayang menghadap ke TV sebab apa? Tak mau lepas berita. Ada berita dia dah tunggu sehari semalam dah, dia tunggu berita. Tiba-tiba dia tunggu tak main lagi, dan kali dia semayang juga, semayang menghadap TV. Dia kali TV bagi duduk di kiblat. Dia semayang, dia boleh tengok berita dunia jam 10 dulunya tak. Orang veteran dulu ni, dia bawa berita dunia jam 10, tak boleh tinggal. Penuh pun kena balik awal. Dunia jam 10, dua benda kita tak boleh tinggal, Gusti dengan dunia jam 10. Kau buat tadi baca lama, maaf. Okey, baik. Jadi kalau kita semayang, keadaan pertama berdekatan dengan Kaabah. Orang yang
bersembahyang itu wajib menghadap Kaabah, iaitu ain Kaabah, berdiri Kaabah, objek Kaabah tu sekali. Dia tak boleh terpesong sikit pun. Kaabah depan, dia besok ni orang ni pik senang menghadap lampu hijau. Dia punya guideline nak tawaf. Batal tak batal? Batal sembahyang. Tak sah sembahyang. Sebab apa? Dia telah berubah daripada menghadap zat itu diri Kaabah tersebut. Lepas tu dia bertanya, apa siapa? Atau imam boleh duduk belakang, dia boleh duduk depan. Sah terima tu, betul-betul dengan lain terima tu, tak ada siapa duduk depannya. Dia pun duduk solat dengan angle lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalam mazhab lain, mazhab Maliki dan sebagainya, boleh makmum duduk depan pada imam. Macam mana? Dia buat ambil dalil daripada solat Sayyidina Abu Bakar dengan solat Rasulullah SAW waktu baginda sakit. Waktu baginda sakit, Sayyidina Abu Bakar bersemayam. Tiba-tiba Nabi yang sakit tadi, Nabi merasa sedikit ringan badan. Lalu Nabi keluar semayang. Sebelum tu Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar pernah jadi imam. Tengah-tengah solat, Nabi keluar. Bila Nabi keluar, sahabat-sahabat Nabi pun pakat bunyi, Subhanallah, Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar pun kali tengok, batal tak semayang kali? Tak batal. Tak batal. Berpaling muka dalam sembahyang tak batal. Makruh. Ni kerap kali dengan kali nampak kawan masuk nak ambil mek kali dia dah. Dia pun tak panik. Sembahyang punya khusyuk, beg tak sebelah pun hilang. Beg tak sebelah pun hilang. Kalau pakai beg, kalah beg. Bawa laptop sampai laptop tu lah hidup dia. Dia punya sumber pendapatan dia laptop. Dia buat apa, banner ke, dia buat grafik ke, dia buat plan ke. Dia banyak tak tepi. Kawan dia tak kira orang masjid, dia masuk curi. Jadi kita sembahyang dalam keadaan kita khusyuk pun, kita kena alert dengan keadaan sekeliling. Contoh, ada kawan hitam di depan, kita duduk sembahyang, tersungkuk, diam. Kita takkan nak terus lagi sembahyang. Berhenti tengok, pergi tengok. Jadi masalah apa? Pokok kita boleh menyelamatkan nyawa dia. Dan itu juga kalau lipat dulu, jangan ada duduk sembahyang buat tak tahu lipat dulu, dia masuk dalam kain ayam, lari lah kalau lipat dulu. Dengan sembahyang. Jadi kita sembahyang, tapi kita kena alert dengan keadaan sekeliling. Sebab kalau kita sembahyang, musuh serang, kita boleh berhenti sembahyang, kita ambil senjata, kita lawan. Sekali lagi elok habis lah. Tengok tak ada apa dah, kita boleh cari tempat yang boleh sambung sembahyang, kita sembahyang semula. Sambung. Tadi 2 rakaat setengah, sambung lagi 1,5. Cukup 4. Itu dinamakan salatul khawf ataupun solat kena serang. Baik, bila Sayyidina Abu Bakar balik, lalu Sayyidina Abu Bakar pun nak mundur belakang. Nabi bagi isyarat, turunkan depan. Kalau Nabi bagi isyarat betul, dia tak nampak. Kalau dia tak paling, dia kena paling, baru dia nampak Nabi bagi isyarat. Kemudian dia unuk juga. Maka dia berimamkan Nabi SAW dalam keadaan Nabi duduk belakang sikit pada dia. Dia ikut sembahyang Nabi SAW. Jadi saya dengar daripada Datuk Mufti kita Syekh Badruddin, dia kata ada pendapat ambil daripada hadis, dan hadis satu lagi di mana boleh tukar untuk imam ketika mana solat, walaupun untuk imam tak batal, boleh tukar, boleh. Hadis tadi bukan tunggu batal itu, tak batal pun boleh tukar. Kemudian kalau nak jadi untuk imam juga, boleh untuk imam batal. Kalau orang belakang untuk imam tak naik, orang hujung boleh naik. Lagi dalam lagi 3 orang naik. Untuk imam batal. Lepas tu 3 orang naik tu, contoh. Bila kita duduk belakang ni pun ni naik ikut mana? Ikut mana?
Dia ada kriteria lah. Nanti siapa-siapa dia kena masuk kita buat satu kursus baru kita boleh dapat mana tersebut. Ya. Dia berkata kena buat pintu tu sebab apa? Sekali lagi bila setiap imam batal kalau semayang terputih soft kalau tak buka pintu. Kalau tak buka pintu, jadi kena buat pintu depan. Yang pertama. Yang kedua, sebab apa? Sebab daripada depan sana dia kena main masuk jadi imam. Dia berkata macam tu, kena ganti tu imam. Nak ganti tu imam, tak kena main juga. Jadah ni di depan 2 inci jadi. 2 inci pun jadi. Tak ada masalah. Jadi kena imam di depan sikit. Macam kita semayang dekat Petronas. Depan tu ruang punya kosong, dia beri 2 soft saja. Depan tu kosong, tak imam sama-sama dia melakukan pembajiran ruang kiri kanan. Ali duk menunggu Bismillah dari Nabi dah. Terima dulu depan sikit dalam 2 inci. Dia duduk kiri belah kanan 5 orang, berani 5 orang, belakang buku sebelah mana. Boleh banyak ramai sikit. Ni dah tak boleh. Terima kena duduk sama-sama. Salah, ikut ruang. Kalau bangunan yang tak ada mihrab ni boleh dapat macam tu. Kalau tidak berlaku pembajiran. Sebab apa? Orang kena tunggu di luar. Orang kena tunggu di luar. Ini jadi masalah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak ada ilmu. Ikut orang buat, tahu semua orang baik tu buat kan? Maknanya baik. Jadi menghadap Allah Qiblat tadi, siapa yang duduk depan Kaabah, yang mana dia berkemampuan melihat Kaabah, maka dia kena Allah bertepatan dengan bangunan Kaabah. Manakala keadaan kedua, iaitu berjauhan dari Kaabah, orang yang sembahyang wajib menghadap ke arah Ain Kaabah berdasarkan kepada dalil-dalil dan tanda-tanda yang zanni. Zanni ini dianya tidak qat'i. Qat'i ini apa? Dalil yang jelas tepat. Zanni ini daripada sangkaan, berdasarkan kepada dalil-dalil sangkaan. Jika tidak boleh berasaskan dalil qat'i. Jadi kalau kita tak ada satu alat yang boleh ukur dengan GPS dia, ambil koordinat Kaabah. Ada surau gaduh bergelar selama ni 18 tahun mereka semayang. Surau mereka lari 2 darjah. Lari 2 darjah. Maka adalah hamba Allah, dia cari kawan dia mana tahu, bagi panggil bahagian jabatan ukur ni, dia mau ukur tengok Kaabah ni berlari 2 darjah. Sebelum tu mana ada mereka semayang tak tempat Kaabah. Kawan ni pula kata Kaabah semayang tak sah. Jam. Sahabat Nabi dia pergi perang pun dia tak guna GPS. Ada apa dia guna GPS? Dia buka handphone, buka kompas. Gitu ada. Tak ada. Dia guna apa? Dia guna dalil zanni, sangkaan. Tengok matahari macam ni, tengok kedudukan macam ni, anggap apa? Kok berani. Sebab apa? Tak nampak. Kita dengan Mekah 7,000 kilometer. Kan? 7,000 mil. Ni pun. Kalau lari 1 darjah, agak sampai mana? Jauh. Lari belah kanan ni mau sampai Iran. Kalau lari belah kiri, kalau lari 0.02 darjah sampai Baitul Maqdis. Tapi nak buat macam mana? Kita tak ada qat'i. Tapi kalau ada anak hukum, kita kena patuh kena ikut. Lepas tu bila nak orang main hukum betul, maka surah pun kena ubah sikit. Sebab apa? Dah ada dalil qat'i. Kalau tak ada dalil qat'i, maka kita pakai zanni, sangkaan. Ke arah inilah Kaabah. Inilah Kaabah. Tapi kalau kita semayang di tengah hutan, hari mendung, matahari apa pun tak nampak. Habis itu macam mana nak menghadap Qiblat? Tak tahu. Kau ni dia kata pandai. Dia kata aku tengok pokok sengit kat belah ni, angin lari, angin monsun barat daya. Dia kata angin main kat belah sana, angin belah sana main.
Dia kata pokok belah ni jadi kiblat, jadi belah ni. Oh, dia kata. Seorang ni pula kata, tak, aku tengok cara awan bergerak, kiblat belah ni. Jadi dia pun ada dua orang saja dalam kan. Seorang kata kiblat belah ni, seorang kata kiblat belah ni. Dia pun semayang. Boleh tak dia pun beriman? Tak boleh. Sebab Allah kiblat dia sebab tak sama. Semayang, boleh semayang belah ni, boleh semayang. Sah kata sah semayang dia pun. Sah. Sebab apa? Hilang tu dalil walaupun zanni. Mana dalil menunjukkan Kaabah Allah mana hilang. Kemudian elok-elok bagi salam kepada semua. Lu semua matahari pun terbit. Awal tak tahu. Tengok-tengok kiblat belah ni. Dua-dua salah. Lepas tu dia memang mereka sah. Memang mereka sah. Sebab apa? Sebenarnya fa'inna ma tuwallu fathamma wajhullah. Kaabah mana pun kamu apa, sampai kepada kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul berlaku di Amerika. Orang Islam kita di sana ada bergaduh sebab apa? Mereka dengan Mekah kiblat dia ada aku ni, ada aku ni. Sebab dia perlu ujung dunia. Kan? Dak kiblat aku ni kiblat aku ni. Maka dia bersemayang ada menghadap Quran, ada menghadap Quran. Dia kata kalau pusing boleh betul dengan Kaabah. Pusing boleh betul dengan Kaabah. Pusing boleh betul dengan Kaabah. Dia nak mana? Nak mana? Maka kalau ada dalil qat'i, ikut yang mana paling dekat. Kalau tak ada dalil qat'i, apa-apa nak Kaabah mana yang kamu sangka ianya yang dekat dengan Kaabah. Cuma jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Kalau dia sangka kiblat belah ni, tapi dia ikut kawanan kiblat belah ni, tak sah semayang lain. Dia kata apa? Aku nampak daripada gaya angin dan sebagainya, kiblat sebelah kanan. Kalau dia kata tak, aku tahu kiblat sebelah ni berdasarkan pokok dan sebagainya. Lepas tu dia ni mengalah, tak apa, aku ikutlah. Tak boleh, sebab dia tidak menghadap kiblat yang dia percaya Allah tu. Dia semayang. Baik. Cara sembahyang dan bilangan rakaat sembahyang. Ketika Allah Ta'ala memfardukan sembahyang ke atas orang-orang Islam, malaikat Jibril datang menemui dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disebut sebelum ini untuk menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu bermula dan berakhir setiap sembahyang dan menjelaskan bilangan rakaat seperti berikut. Jadi kalau orang yang dia tak percaya dekat apa? Dekat hadis, ada orang anti hadis ataupun ada orang dia suka buat benda pelik, dia buat apa? Dia bagi salam, Assalamun alaikum. Dalam Quran dia katakan ada Assalamun alaikum. Mana ada Assalamu alaikum? Ada di Quran. Jadi dia kata apa? Kena ambil dalam Quran. Dia kata lagi Quran tak ada mana yang buat. Bilangan rakaat dalam solat pun tak ada. Tak ada dalam Quran, tak ada bilangan rakaat. Sembahyang dalam Quran pun tak ada. Jadi kita kena buat apa? Kita kena ikut Quran. Quran kata wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Nabi bawa, apa yang Rasulullah bawa, ambil. Lalu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersolatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Nabi pun belajar dekat tubuh dia, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala hantar guru kepada Nabi ajak solat. Nabi pun solat, Jibril pun rukuk sujud. Kemudian bagi tahu berapa rakaat, bagi tahu masuk waktu. Itu kita dah baca hadis. Nabi sembahyang awal waktu. Mula-mula terbit fajar Nabi solat. Lepas itu dekat-dekat matahari nak terbit, baru Nabi solat. Nabi solat waktu mula hari pertama Nabi solat zuhur. Waktu tergelincir matahari. Hari kedua Nabi solat zuhur bila dekat-dekat nak habis matahari. Dekat matahari nak jadi bayang lebih daripada dua. Nabi ajak, Nabi kata semayang antara dua yang kita solat kemarin. Kemarin yang kemarin dulu time
Dia tu Zuhur sampai dekat ni, mula dekat ni sampai dekat ni, Asar mula sini sampai sini, Maghrib mula sini sampai sini, dan sebagainya. Di sembahyang subuh 2 rakaat, semua tahu lah. Sembahyang subuh 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan sekali tasyahud, iaitu tasyahud akhir. Sembahyang zuhur 4 rakaat dengan 2 tasyahud, 2 kali tahiyat. Tahiyat pertama selepas 2 rakaat dan tasyahud kedua di akhir solat. Tahiyat ni beda apa? Tahiyat ni kita kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. At-tahiyyat, kita kata tahiyat. Manakala tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang yang tasyahud, ada orang yang tahiyat. Hidup beza pula. Suruh baca Al-Fatihah tak erti, suruh baca Al-Haq erti. Benda sama, benda sama, tapi dia tak boleh baca. Hadis suruh baca tasyahud, terus dia geram-geram. Rupanya kena baca tahiyat. Baca tahiyat. Solat asar pun macam sembahyang zuhur, Maghrib 3 rakaat, ada 2 tasyahud, itu selepas 2 dan yang rakaat terakhir. Isyak ada 4 rakaat macam zuhur dan asar. Cuma perlu diingatkan, ada orang dia takbir tiap-tiap rakaat, dia takbir, dia bangun, dia bersujud tu Allahu Akbar, dia takbir pula. Jadi takbir hanya boleh ketika rakaat yang bangun daripada tasyahud, daripada tahiyat. Contoh, kita main sembahyang Maghrib sampai-sampai tu imam duduk sembahyang, duduk tahiyat yang kedua, kita pun takbir Allahu Akbar, kita duduk tahiyat kedua. Bila bangun daripada tahiyat kedua, kita disunatkan takbir, angkat tangan. Lepas tu bila rakaat kedua, kita bawa rakaat pertama, rakaat ketiga kita pula bawa rakaat kedua, imam dah rakaat ketiga. Bangun daripada tadi, kita pun ada takbir. Tapi kalau sembahyang zuhur pada rakaat yang pertama, bangun daripada sujud rakaat pertama, tidak ada angkat tangan. Buat ada angkat tangan tak ada. Ada lagi yang tak menjadi. Nak sujud pun dia takbir. Nak sujud pun, ni dah bangun daripada sujud ni, sujud, bangun, subhanallah, ya Rabbi syarih, ya Rabbi Utham, Rabbi Fili orang ni panik juga Rasulullah wali ni Allah Akbar. Tak kena, tak kena. Dia benda basic, dia benda sunat saja. Takut-takut pergerakan melebihi 3 kali. 1, 2, 4. Takut pergerakan melebihi 3 kali. Maka dalam mazhab kita ulama kata 3 kali boleh membatalkan solat. Ini menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada rukun solat. Kita sampai kepada rukun solat. Nanti insyaAllah kita akan masuk rukun solat, niat dan sebagainya. Ada persoalan berkaitan, dia buka, silakan. Ya. Macam tadi kita kata 2 orang kan, ada kawan ni pahaman dia kiblat sini, dan orang lain kiblat sini. Jadi dia orang nak berjemaah, dia ikut. Tak boleh. Tak boleh tak? Tak boleh. Jadi kita tak boleh. Dia namanya ni boleh. Sebab dia tidak mengiktiraf kawan ni punya pendapat. Kawan ni pun tak mengiktiraf dia punya pendapat, dia tak boleh jadi imam dan tak boleh jadi makmum. Macam mana dia nak namanya orang tak kena kiblat? Kan? Dia tak percaya kau ni punya kiblat, dia macam mana dia boleh ikut kau ni? Kau ni pun tak percaya kau ni punya kiblat, macam mana dia boleh ikut kau ni? Jadi ijtihad tu masing-masing, dan ijtihad tidak membatalkan ijtihad kau ni. Tak ada dalil. Tiba-tiba esok bangun pagi tengok-tengok matahari pulang sana. Kiblat duduk tak betul. Kena qada tak qada? Tak qada. Sebab apa? Diberi kelonggaran ketika itu. Ustaz, tentang solat jemaah. Ya. Khutbah jemaah dia ada 2 khutbah dan setengah masjid. Kalau satu khutbah tu dia selawat dengan berat, ada setengah masjid dia senyap saja. So dia daripada
Berarti hadis-hadis yang sampai daripada Nabi SAW tak ada rukun selawat itu. Ada rukun khutbah, dia kena baca pujian kepada Allah, dia kena ada mengucap, dia kena ada selawat kepada Nabi, dan dia kena ada ayat, bacaan ayat Al-Quran, dia kena ada berpesan-pesan dengan ketakwaan, kemudian dia kena ada doa kepada semua umat Islam, dan dia kena ada separate antara dua khutbah dengan duduk. Itu saja. Ada duduk antara dua khutbah itu adalah rukun khutbah. Memang kena duduk. Tak imam bisa tak boleh. Cuma orang Arab dia terkejut, dia kata hangpa pegang tungkat apa, orang kata siapa? Tak Arab dia terkejut, dia tengok pegang tungkat. Dia tanya orang Arab duduk di sini. Khutbah kena pegang tungkat. Tak wajib pegang tungkat. Tak wajib pun tak ada dalam hukum khutbah ada kena pegang tungkat. Kalau tadi kita tengok ada imam naik tak pegang tungkat, dia pegang depan ni saja. Dia punya semangat, dia nak goncang. Orang ni tak pegang tungkat di sini tak tepi. Haji kita kata habis khutbah. Imam tak pegang tungkat. Ada pegang tungkat bukan satu kewajipan. Bukan satu kewajipan. Tak ada masalah pegang. Tak apa, tak pegang pun tak apa. Ada masjid yang semayang, dia pegang pedang. Tak, dia tak pegang kok. Kita timur tak nampak. Mereka tahu ada pegang tombak. Hari ini kita pegang kayu ukir. Kayu ukir. Kata kayu ukir itu tiap siapa. Kata nak jawab Nabi, Nabi pegang jatah. Kalau Nabi pegang jatah, pegang M16 pun. Dia pegang jatah. Allah marah. Baik, ada lagi soalan? Ya. Saya sebayang betul. Tidak kan? Sebayang waktu kita bisa berubah. Kita tahu juga. Okey. Kita jadi kan apa nama sangkaan kita. Okey. Zon kita. Kemudian sebenarnya selepas saya sebayang, tiba-tiba ada orang menyatakan tidak sudah semua. Kita pun maksudnya waktu masih ada lagi. Okey. Kita kena semayang lagi Ustaz. Tak perlu solat. Tak perlu solat. Tak perlu solat. Kalau kita tengah semayang, kemudian habis semayang, orang beritahu, lah semayang kiblat kau mana buat ni? Tuan rumah kita pergi rumah, tuan rumah nampak mendadak anak kita kalut pergi semayang dulu, dia pun semayang ke rumah kiblat, kenapa saya nampak ni? Dua orang boleh mendadak ke kiblat. Jadi kita tanya kiblat orang, dia kata kut sejarah kita rumah semayang berumur. Lepas tu kita tengok tuan rumah semayang, tiba mendadak tu kita silap. Bila dah habis semayang, tak perlu tak berkewajipan untuk pulang semula. Azim, kiblat tu ni lah, bukan bodoh. Kita tengok semayang, kita nampak je lah. Kali Ustaz mati. Ustaz mati. Kita Allah, Allah tak akan. Bukan tempat lah. Dia dah ada ilmu senang saja. Pusing. Tinggal lagi rokok lain. Pusing. Tak ada masalah. Islam sangat memudahkan orang. Tak menyusahkan. Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan itu kelemahan Malaysia sendiri, terkasar bahasa, tersalah faham, terkasar sahabat-sahabat. Ampun dan maaf saya minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna waqbalna wa'afina wa'fu 'anna waghfir lana washfina waqdi hajatina wa yassir lana umurana warhamna wansurna wa la tadrib bi a'malina wujuhana nalqaka wa anta radin 'anna bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi asrar surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.